Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan peluang kepada kita pada hari ini berdapat bersama-sama lagi insya-Allah dalam sesi tadabbur harian insya-Allah. Hari ini kita telah sampai hari Jumaat Al-Mubarak. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di mentadabbur insya-Allah di muka surat yang ke-163 insya-Allah, iaitu daripada surah Al-A'raf ayat 96 sehingga ayat 95 insya-Allah. Minta maaf hari ini ayat 163 ayat 96 sehingga ayat 104 ada kesilapan sikit di sini ayat 196 sehingga ayat bukan 95 96 bukan ayat 96 sehingga ayat 104, kesilapan teknik sikit dalam skrin. Saya minta maaf banyak-banyak insya-Allah. Jadi insya-Allah yang pertamanya terima kasih kepada semua yang telah memberikan feedback juga tentang suara dan juga video pada pagi ini yang jelas insya-Allah. Hari ini moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan limpah dan kurnianya kepada kita semua. Hari ini kita akan tengok dalam muka surat ni insya-Allah, iaitu muka surat 163 ni secara ringkas dulu saya sebutkan, iaitu Allah Subhanahu, kita akan melihat yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan beberapa perkara yang sepatutnya kita ambil pengajaran daripada setelah tamat kisah-kisah yang telah disebutkan sebelum daripada ni. Kita telah tengok kisah kaum Ad, kita tengok kaum Samud, kaum Nabi Nuh, dan kemudian kaum Nabi Lut, dan kemudian yang terakhirnya kita telah melihat apa yang berlaku kepada kaum Nabi Syuaib. Jadi insya-Allah dalam muka surat ini juga yang selepas daripada itu kita akan lihat Allah Subhanahu Wa Taala akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dan juga Firaun, iaitu pada penghujung muka surat ini insya-Allah. Tapi itu adalah beberapa insya-Allah kita akan tengok dengan lebih detail apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita dalam muka surat ini insya-Allah. Moga-moga kita akan terpandu dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta maaf sikit hari ini lidah ada terluka sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Ayat 96 daripada surah Al-A'raf. Jadi insya-Allah di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memulakan, kita akan tengokkan bahawa Allah Taala mulakan dengan walau anna ahlal qura. Setelah daripada makna cerita ini tak berkaitan dengan mana-mana kaum yang terdahulu tetapi dia adalah satu konsep umum yang sepatutnya menjadi neraca kepada kita dalam kehidupan kita, iaitu apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah penduduk ahlal qura ni maknanya mana-mana penduduk satu kampung ke satu negeri. Yang qura ni plural kepada qaryah. Qaryah tu satu, qura tu maknanya banyak. Jadi ahlul qura ni makna mana-mana lah. Kalau Mekah tu dulu disebut sebagai nama Ummul Qura. Ummul Qura tu mak kepada kampung. Jadi mak kepada, sebab dia macam pusat lah pada masa tu Jadi kita tengok sini Allah Subhanahu Taala kata kalaulah penduduk sesuatu negeri, sesuatu qura tu amanu wattaqau, ada dua perkara Allah Taala kata, iaitu kalau mereka ni beriman dan juga bertakwa. Jadi ada maknanya bukan hanya beriman saja tetapi melaksanakan iman mereka tu. Melaksanakan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka melakukan dua perkara ni, Allah Subhanahu Wa Taala beri jaminan, la fatahna alaihim, nescaya kami akan bukakan. Fatahah tu buka, la fatahna kami akan buka. La tu makna pasti maknanya. Ikutnya iaitu untuk mengungkuhkan lagi. Nescaya kami akan bukakan alaihim barakatin. Barakat maknanya ialah barokat. Apa dia barokat ni? Al-barakat ni kalau nak kata terjemahkan, kita sebut selalu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokat, apa dia barokat? Barokat ni lebih kurang lah maknanya kita kan, kalau nak terjemah macam Melayu lah kan, iaitu
kebaikan yang banyak, kebaikan yang melimpah-limpah. Iaitu satu benda dia kadang-kadang tak sama tapi kadang-kadang satu benda tu dia ada kebaikan yang sangat besar. Contoh kita kata macam makanan kan. Kadang-kadang makanan tu kita tengok sama, beras, tapi tak sama. Ini beras apa? Ini beras negeri ini beras ni, ini beras pulut, ini beras. Maknanya konten dalam tu tak sama. Chemical dalam tu tak sama. Ada beras yang mahal. Ini beras apa ni? Ini beras daripada India. Ini beras apa? Ini beras brand ni. Ini beras poni. Ini beras jadi macam-macam basmati dan sebagainya. Jadi maknanya begitulah kita kata barokat satu benda yang sama. Kadang-kadang orang dapat gaji sebanyak kita kata 5,000, tapi yang ni dapat gaji 3,000 katakan. Tapi kadang-kadang 3,000 ni lebih barokat lagi kebaikan tu. Jadi begitulah kan kehidupan kita, masa kita ke apa yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi Allah SWT sebut ni barokat. Kadang-kadang sebuah negeri tu tapi dia lain. Dia dapat tu walaupun sama ataupun kurang daripada sana, tapi barokat dia tu tinggi. Jadi Allah Ta'ala kata dijamin akan diberikan barokat kepada sebuah negeri tu, penduduk di mana-mana pun atas dunia ni, jika sekiranya mereka ada dua perkara ni, iaitu beriman dan bertakwa. Jadi Allah Ta'ala kata barokat ni datang daripada mana? Barokat ni boleh datang daripada as-sama dan juga al-ard, daripada atas dan juga daripada bawah. Tengok daripada atas macam mana? Hujan sebagai contohnya kan. Bila tak ada hujan, kalau ikut ulama-ulama dulu seperti jalan lain disebutkan bahawa as-sama' ni hujan kan. Sebab kalau bagi orang hujan kan. Jadi kalau kita pun hujan kan. Kalau tak ada hujan, kering kontang kan. Jadi padang pasir semua tempat kan. Kemudian yang keduanya al-ard, bumi, daripada bawah maknanya. Daripada bawah ni macam mana? Kalau sekarang ni kita boleh nampak kan. Kalau dulu ada galian, ada emas ke, ada apa ke dalam perut bumi ni, ada besi dan sebagainya. Kemudian yang keduanya, sekarang ni apa? Ada pula petrol, korek seperti mana di negara Brunei Darussalam dia. Jadi maknanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengeluarkan, akan memberikan kalau manusia itu beriman dan bertakwa. Tapi jangan terbalik pula kita terbalik tu macam mana? Terbalik ni ialah, adakah bila orang tu dapat petrol ataupun ada orang tu dapat galian yang banyak ataupun dapat apa-apa daripada perut bumi ni, itu menunjukkan bahawa dia beriman dan bertakwa? Bukan macam tu, tak mesti. Jangan kita kata pula orang-orang komunis ni, mereka ni kan tengok tu kan ada minyak, ada apa negeri mereka, itu menunjukkan mereka tu beriman dan bertakwa. Tidak, tak semesti macam tu Tapi kalau yang ni Allah Ta'ala janjikan maka dia akan dapat yang ini kan, barokat. Kemudian tetapi Allah Ta'ala kata walakin kazzabu, tapi apa yang berlaku ialah apa? Mereka ni kazzabu artinya mendustai. Jadi bila mendustai ini, kita maknanya Allah Ta'ala ceritakan selepas daripada Allah Ta'ala ceritakan kisah-kisah yang berlaku kan, kita sepatutnya dapat ambil tengok pattern yang berlaku kan. Pattern maknanya perkara yang sama yang berlaku kan kepada umat-umat sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi dia sebenarnya menjadi satu prinsip, menjadi satu kaedah yang akan berterusan sampai kepada bila-bila hari kiamat. Allah SWT kata sini, jadi walakin kazzabu, tapi mereka itu kazzabu. Lalu Allah Ta'ala kata apa bila mereka ni kazzabu, mendustakan? Allah Ta'ala kata fa'akhaznahum bima kanu yaksibun, maka kami ambil tindakan, fa'akhaznahum, kami balas kepada mereka, kami hantar seksa kepada mereka, bima kanu yaksibun, kerana perbuatan mereka sendiri, kerana usaha mereka sendiri, bukan kerana Allah Ta'ala ni memang tak suka kepada mereka dan sebagainya, tapi oleh kerana mereka ni macam tu. Ini adalah merupakan satu, kita kata, jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah kan. Kalau manusia ni faham ayat ini, cukuplah mana untuk kita semua beramal, kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yakin Allah Taala mesti akan membantu semua manusia kan, jika sekiranya mereka ini beriman dan bertakwa. Tetapi Allah Ta'ala tak hantarkan barakah. Kita tengok kan, walaupun mereka ni kaya, kadang-kadang Allah Ta'ala hantar benda-benda lain pula kan, masalah-masalah lain pula, masalah bunuh diri. Kita tengok sekarang, kemarin dalam paper sebagai contohnya kan, Jepun kata kan, menduduki nombor 2 atas dunia ni, bunuh diri di kalangan kanak-kanak. Masya Allah, innalillah kan. Apa yang berlaku kan, kita tengok kan, maknanya Allah Ta'ala, kita tengok tarik kan, barakah tu kan. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri kekayaan, tapi kekayaan itu membunuh mereka pula, kekayaan itu menyusahkan mereka, buat benda-benda yang tak betul pula kan. Jadi insyaAllah seterusnya kita baca afa amina ahlul qura. Allah Subhanahu Wa Taala sebut mulakan dengan a sini. A ni maknanya adakah. Adakah. Kita tengok selepas daripada ni ada 4 ada 4 ayat yang semuanya ada bermula dengan a. A tu maknanya adakah maknanya persoalan. Persoalan itu ulama kata persoalan taubih.
persoalan bukan nak tanya, bukan Allah tak tahu, tapi nak supaya mereka ni berfikir. Kamu tak berfikir ke? Cuba, maknanya kita pun kita tengok, kita berfikir kan. Maknanya kalau orang tu tak berfikir, maka tak betul lah sebab Allah Ta'ala suruh. Jadi Allah Ta'ala kata sini, afa amina ahlul qura, apakah orang-orang ahlul qura, penduduk mana-mana negeri dulu kan, bahawa mereka ni merasa aman. Merasa aman apa? Iaitu apa? An ya'tiyahum ba'suna duhan. Minta maaf atas kan. An ya'tiyahum ba'suna bayatan wahum naimun. Allah Ta'ala kata, apakah mereka ni merasa aman, penduduk mana-mana negeri itu, bahawa tidak akan datang kepada mereka, kalau kita terjemahlah, tidak akan datang, an ya'tiyahum ba'suna. Ba'suna maknanya ialah azab daripada kami. Ba'suna ni ba'suna. Jadi akan datang ba'suna, akan datang azab daripada kami bayatan. Bayatan maknanya waktu malam. Sedangkan pada masa itu wahum naimun, dalam keadaan masa itu mereka tu tidur. Maknanya kita yakin ke kita boleh selamat? Masa kita tidur, tiba-tiba datang azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan pada waktu malam maknanya. Boleh berlaku kan kalau Allah tak nak kirim kan. Jadi apakah manusia ni rasa aman? Maknanya rasa aman, rasa tak ada apa, tak mungkin berlaku? Jangan. Allah Taala katakan, kamu rasa tak mungkin berlaku ke? Benda ni boleh berlaku, tak boleh berlaku? Boleh. Kalau Allah Taala nak buat kan. Tapi mereka kata tak ada pun, tak ada sebab Allah Ta'ala tak buat lagi. Kalau dah buat dah, habislah kan. Jadi ayat ni nak memberi ancaman supaya kita berfikir kan. Kamu rasa selamat ke? Kemungkinan terkena tu ribut ke, kita kata banjir ke, kita tengok kadang-kadang kan, bangun tidur tengok dah, habis dah, semua tenggelam dah, setengah-setengah tempat kan. Apa ni banjir, datang air melimpah, datang daripada mana. Kadang-kadang bangun-bangun tidur tengok lava dah datang dah, gunung berapi kan. Kadang-kadang tengok puting beliung pada waktu malam kan. Ataupun Allah Ta'ala kata selepas daripada tu, itu kan, afa aminu, Allah Ta'ala kata afa aminu makrallah, afa aminu afa aminu makrallah. Sini kan, minta maaf sini ini okey, minta maaf sebenarnya minta maaf situ kan. Okey, awa amin ahlul qura. Itu yang kedua, kita baca ayat 98 sekarang ni kan. Sebab dia dekat-dekat kan, jadi saya pun jadi confused kan. Okey, awa amin awa amina ahlul qura. Adakah orang-orang ahlul qura ni, penduduk-penduduk itu, mereka ini merasa apa? An ya'tiyahum ba'suna duhan. Yang tadi waktu malam, yang sekarang ni pula tentang duhan. Duhan ni maknanya waktu siang maknanya. Kalau kita panggil duha kan, duha ni maknanya waktu pagi. Tapi ulama tafsir kata duhan sini lebih umum lagi, iaitu maksudnya ialah termasuklah itu pada waktu siang. Yang tadi waktu malam, bayatan. Sekarang ni pada waktu duhan pula. Duhan ni waktu siang. Jadi maknanya waktu ada dua saja, malam dan juga siang. Jadi kalau Allah Ta'ala kata, kamu rasa aman ke? Kamu rasa kamu boleh selamat ke pada waktu malam? Kalau Allah Ta'ala nak kirimkan azabnya. Ataupun pada waktu duhan. Wahum yal'abun. Pada masa itu mereka ni yal'abun. Allah Ta'ala kata, yal'abun ni bermain-main. Allah Ta'ala sifatkan kehidupan manusia ni kan. Manusia ni malam buat apa biasanya? Tidur. Kalau siang hari, pergi kerja lah biasanya. Tapi Allah Ta'ala sebutkan ni, yal'abun. Kerja-kerja mereka ni sebenarnya, kalau tidak bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala namakan dia ni yal'abun je, bermain-main je. Kalau kita kata bermain, orang bermain bola, berapa ramai orang bermain bola kan? Majoriti manusia ialah pergi bekerja pada waktu siang kan, pada waktu duhan ni, bermula daripada pagi kan. Jadi maknanya, bila Allah Ta'ala kata yal'abun, maknanya kita ni sebenarnya manusia ni bermain-main je. Bermain-main je dalam kehidupan mereka ni kan. Bekerja susah-susah sebenarnya bermain je. Sebab apa? Tak dapat apa kalau bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kamu merasa aman ke? Kamu merasa selamat ke? Allah Ta'ala kata afa aminu makrallah. Tengok kan ayat 99. Allah Ta'ala kata afa aminu makrallah. Apakah mereka ni merasa aman makrallah? Makra ni kalau ikut makna asalnya ialah planning, strategi ke kan, ataupun, tapi maksud sini ini makro ni kalau ikut manusia dia kata tipu daya, iaitu maknanya perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada setengah ulama tafsir, dia menyebutkan sini makro sini, apakah merasa aman? Makro sini maknanya ialah istidraj. Istidraj ini ialah satu perkara yang berlaku kepada seseorang, dia tidak patuh pada Allah, dia tidak beriman. Contoh dia ni jahat, ahli maksiat dan sebagainya, mungkin kan. Maknanya orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa lah, ataupun beriman tapi tidak bertakwa, ataupun apa lagi, beriman dan bertakwa, ada juga ke beriman bertakwa kan, tapi maknanya orang yang tidak benar kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata
Allah Ta'ala sebutkan kadang-kadang kan dia berlaku apa pada mereka ni, iaitu Allah Ta'ala beri dia nikmat. Dia jahat tapi nikmat, dia ahli maksiat tapi nikmat, dia kafir tapi nikmat. Kita tengoklah kan sekarang kan, Masya Allah, banyak daripada orang-orang yang kaya lah kita katakan, kadang-kadang tu kan, orang yang biliarder kan, majoriti atas dunia ni tidak beriman. Jadi maknanya kadang-kadang ada orang berfikir kan, macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat nikmat, mereka tak beriman tapi dapat nikmat. Jadi ada orang terpengaruh, kadang-kadang ada orang terfikir, jadi orang confused. Jadi kan kita orang Islam, Allah Ta'ala tak beri pun. Jadi ni kena fikir balik lah. Maknanya kan kadang-kadang kita ni planning tak betul, kadang-kadang kita ni buat kerja tak betul kan. Ni kita nak ceritanya ialah ada orang kaya, ada orang yang tak beriman, ada orang yang tak beriman tapi mereka ni diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata itu nama dia, dalam ayat yang lain dia kata istidraj. Istidrajnya Allah Ta'ala beri kepada dia kehebatan walaupun dia tidak beriman. Jadi itu menyebabkan, itu yang dinamakan sebagai makrah di sini. Tu kata setengah ulama tafsir. Jadi apakah kamu merasa aman bila kamu ni dapat nikmat semua, kan kamu rasa senang bahawa kamu ni betul. Jadi itu nama dia makrah. Jadi Allah Ta'ala kata, adakah kamu merasa aman? Jadi Allah SWT selepas dari itu mengatakan apa? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Orang yang merasa aman tu bahawa Allah Ta'ala tak boleh buat apa-apa dah kepada dia, Allah Ta'ala tak ada dah, dia tak miskin dah, dia ni dah banyak nikmat dah, dia rasa macam okey tu kan, no problem dengan kejahatan dia tu. Orang tu sebenarnya Allah Ta'ala kata orang yang khasir, tidak merasa aman daripada makrullah ni, melainkan orang tu adalah orang yang memang orang yang rugi tu kalau macam tu kan. Jadi maknanya terbalik daripada tu, orang yang untung siapa? Orang yang untung ialah orang yang merasa sentiasa merasa takut bahawa Allah Ta'ala ni boleh buat apa saja kepada dia. Seterusnya kita tengok kan, ada lagi yang selepas daripada tu, itu ayat yang ke-100. Kita tengok ayat yang ke-100. Awalam yahdi lillazina yarithunal arda min ba'di ahliha allau nasha' asabnahum bizunubihim. Soalan kemudian wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Allah Ta'ala sebut sini kan, ni yang terakhir ni, yang terakhir ni. Jadi apa? Awalam yahdi lillazina yarithunal arda. Allah Ta'ala kata, yahdi ni yatabayyan. Yahdi sini maknanya yatabayyan. Awalam yahdi. Ni perkataan yahdi ni. Maksudnya ialah yatabayyan. Itu jelas maksudnya. Adakah tidak jelas bagi orang-orang yang yarisunal arda? Yarisunal arda, mewarisi bumi. Jadi, ada manusia atas dunia ni, yang mana Allah Ta'ala jadikan mereka ni dapat mewarisi. Mewarisi maknanya kaya lah ni. Mendapat nikmat yang banyak kan. Jadi Allah Ta'ala tanya, orang-orang yang macam ni, dia tak jelas ke dah apa yang dah berlaku kepada kaum-kaum yang terdahulu begini tu kan. Mim ba'di ahliha, selepas daripada, Allah Ta'ala katanya mim ba'di ahliha, iaitu mim ba'di, selepas daripada ahliha. Apa ba'di ahliha ni maknanya? Itu ulama tafsir nak jelaskan sini, dia kata selepas daripada hancurnya penduduk mana-mana negeri itu. Jadi maksud sini, adakah orang-orang yang mewarisi bumi, manusia sekarang lah kan yang mewarisi, tak kira kan mewarisi Rom ke, mewarisi apalah tamu ke bumi ini yang hidup senang lenan, dapat nikmat semua. Adakah mereka tak terfikir selepas daripada kaum-kaum terdahulu itu telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maknanya allau nasya' las asabnahum bizunubihim. Sebenarnya Allah Ta'ala ni kalau kehendaki, kalau Allah Ta'ala nak buat, dia boleh asabnahum, Allah Ta'ala boleh timpakan kepada mereka bizunubihim, dengan dosa-dosa mereka tu. Jadi ceritanya maknanya lebih kurang kan, orang yang hidup sekarang ni maknanya yang merasa yang dapat nikmat dan sebagainya tu, adakah merasa relax, mereka rasa selamat setelah daripada dihancurkan umat-umat yang terdahulu tu? Adakah mereka merasa bahawa Allah Ta'ala tak boleh nak hancurkan mereka balik? Asabnahum bizunubihim, dengan dosa mereka yang mereka lakukan pada hari ini. Jadi Allah Ta'ala kata wa natba'u ala qulubihim, dan kami chop. Kalau kami nak, kami boleh chop. Chop ni maknanya ialah maknanya gelapkan hati lah, kita katakan gitu kan. Chop hati tu, ala qulubihim, di atas hati-hati mereka, fahum la yasma'un, sehingga mereka tu la yasma'un. La yasma'un maknanya tak dapat mendengar. Bukan tak dapat mendengar, bukan mereka dia menjadi tuli, tapi artinya bila mereka mendengar mau'izah, bila mereka mendengar nasihat, bila mereka dengar apa-apa, mereka tak nampak apa kita nak cerita tu. Bila dengar Islam tak nampak, itu maknanya tidak mendengar. Jadi apakah kita tengok ayat 100 dalam surah Al-A'raf ni kan, memang betul-betul lah yang terjadi kan pada hari ini, bahawa orang yang mewarisi umat-umat terdahulu ni, bangsa-bangsa yang telah dihancurkan tu, mereka rasa bahawa Allah Ta'ala ni tak boleh nak hancurkan mereka. Mereka tak rasa, tak ambil pengajaran langsung daripada apa yang telah berlaku sebelum daripada ni.
Seterusnya insya-Allah kita tengok ayat 101 tilkal qura naqussu alaika min ambaiha. Allah Taala kata itulah semua cerita-cerita kampung-kampung, negeri-negeri, bandar-bandar yang terdahulu tu, yang umat-umat terdahulu tu yang kami ceritakan. Naqussu alaika ya Muhammad. Kami telah ceritakan kepada kamu wahai Muhammad. Alaika ya Muhammad ni. Wahai Muhammad, dan juga kepada kita semualah kan. Min ambaiha, daripada cerita-ceritanya. Maknanya kalau Allah Ta'ala tak cerita, kita tak tahu cerita-cerita ni macam mana. Semua dah terkubur kan, semua dah hilang, tak tahu ke mana. Yang tinggal setengah-setengah tu adalah rumah-rumah saja nampak. Tak tahu pun apa yang berlaku pada mereka sebenarnya. Kita tengok rumah je tinggal. Walaqad ja'atuhum rusuluhum. Tu Allah Ta'ala kata dia punya prinsip dia, kaedah dia di sini, iaitu telah datang kepada mereka rusuluhum bil bayinat. Rasul-rasul mereka ni telah datang dah, tak ada yang tak datang rasul. Datang membawa bayinat, iaitu mukjizat-mukjizat. Macam-macam lah mukjizatnya, dengan kitabnya setengah tu kan, dengan apa-apa saja kan, mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan bahawa rasul tu adalah benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang berlaku, fama kanu liyu'minu bima kazzabu. Mereka ni tak beriman, mereka tak nak beriman. Itu yang berlaku tu, kaum Nuh, kaum apa, kaum Ad semua tu kan. Jadi Allah Taala kata mereka ni tak nak beriman, fama kanu liyu'minu. Mereka ni tak nak beriman ketika datangnya rasul-rasul tu. Kemudian iaitu indal maji rasul tu, kemudian bima kazzabu min qablu, dengan apa yang mereka dustai sebelum daripada ni. Maksudnya sebelum daripada rasul datang, mereka ni dustai, mereka ni kufur. Jadi bila rasul datang pun sama juga, tak berubah. Itu maksud di sini ayat ni kan. Jadi maknanya tak ada apa-apa. Min qablu ni mereka kazzabu min qablu, sebelum daripada ni mereka dusta, mereka ni tak beriman. Sebenarnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu umat Quraisy kan. Yang Quraisy sebelum daripada datangnya Nabi, mereka ni kazzabu, sembah Lata, sembah Uzza, sembah apa-apa benda, patung-patung berhala dan sebagainya. Bila Nabi datang, apa mereka kata? Tak, mereka tak terima juga kan. Jadi fama kanu liyu'minu, mereka tu tak beriman. Sama seperti sebelum daripada ni, bima kazzabu min qabl, sebelum daripada ni mereka tu mendustai. Jadi kazalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Allah Taala kata macam itulah Allah Taala yatba', sekali lagi kan, perkataan yatba' iaitu cop, sealkan atau seal. Allah Taala sealkan di atas hati orang-orang kafir. Tak nampak mereka kan. Bila Nabi kita SAW 13 tahun di Mekah kan, bercerita dengan penat, dengan apa, dengan mujizat, dengan apa semua, tak nampak juga. Mereka yang nampak tu apa? Nampak harta, nampak orang, nampak anak-anak yang ramai, nampak pengikut yang ramai. Terpedayalah dengan dunia-dunia semua dan tak nak terima apa yang dibawa oleh Nabi kita SAW. Jadi itulah juga yang berlaku kan pada hari ini. Kita tengokkan ramai manusia, bila kita cerita pun mereka tak nak nampak je kan. Jadi tapi jangan sedih, insya-Allah teruskan, kena bekerja terus menerus kan, jangan berhenti. Nabi kita 13 tahun kan, tak berhenti kan. Wama wajadna, Allah Taala kata, wama wajadna li aksarihim min ahdin. Kami tidak dapati, minta maaf. Wama wajadna li aksarihim, Allah Taala kata kami tidak dapati li aksarihim, iaitu aksarun nas, maknanya kebanyakan daripada mereka. Ada yang beriman, tapi banyaknya, majoritinya lah min ahdin maknanya berpegang kepada janji. Janji mana tu? Ulama-ulama berkata ni banyak kan. Ada yang kata iaitu janji dulu. Manusia dulu kan masa dalam dalam Nabi Adam alaihissalam kan, dalam tulang belakang Nabi Adam kan, Allah Taala dah minta kan, alastu bi rabbikum, Allah Taala dah tanya kita semua kan. Tapi kita dah jawab apa masa tu? Qalu bala. Mereka berkata yes. Ya betul kaulah Tuhan kami kan. Kau Tuhan kami. Mengaku semua pada masa tu, itu dah janji. Jadi tiba-tiba apa yang berlaku ialah selepas daripada itu, tengok kan, macam-macam sesat. Jadi kebanyakan manusia, Allah Taala kata li aksarihim min ahdin wa ma wajadna li aksarihim min ahdin. Kami tidak dapati kebanyakan daripada mereka ni berpegang kepada janji ahdin. Kemudian Allah Taala kata wa in wajadna aksarahum lafasiqin. Wa in wajadna aksarahum lafasiqin. Tapi apa yang berlaku ialah apa? Kebanyakan daripada mereka adalah fasik. Kebanyakan, majoriti daripada mereka ni adalah fasik. La tu kan pasti, maknanya kemestian apa, iaitu mana yang dapati sungguh-sungguh memang mereka ni fasik. Apa yang kita tengok pada hari ini kan. Seterusnya insya-Allah kita tengok ayat yang insya-Allah ayat yang ke-103 sekarang. Summa ba'asna min ba'dihim Musa.
Itulah yang kita sebutkan bahawa dalam muka surat ni, iaitu muka surat 163 yang kita sebutkan tadi, daripada surah Al-A'raf ayat 96 sehingga ayat 104, kita akan tengok ada dua kan. Itu yang pertama sekali ialah pengajaran, kalau kita seolah macam kesimpulan daripada cerita-cerita apa yang Allah Ta'ala ceritakan sebelum daripada ni kepada kita semua. Jadi kita dah dapat tu, jadi cantik kesimpulan ataupun pengajaran, ataupun kalau kita ni dah dengar cerita tapi tak nak faham kan, sekarang ni Allah Ta'ala dah ceritakan semua benda-benda tu kepada kita supaya kita ni Allah Ta'ala highlightkan betapa pentingnya kan, barakah kan dan sebagainya pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kenapa mereka ni, kamu ni tak rasa aman dan sebagainya. Sekarang kita sampai kepada kisah Nabi Musa alaihi salam. Thumma ba'asna min ba'dihim, kemudian Allah Ta'ala kata, kemudian kami utuskan selepas daripada itu, min ba'dihim. Him tu ialah kata ulama tafsir, iaitu rasul-rasul terdahulu. Maknanya yang tadi Allah Ta'ala dah sebut lah, rasul-rasul kan, sama ada Syuaib ke dan sebagainya kan. Jadi kita kata sekarang ni selepas daripada itu Allah Ta'ala utuskan pula Musa. Jadi sekarang kita masuk pada cerita Musa, cerita Nabi Musa alaihi salam, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Jadi Nabi Musa tu bawa banyak kan, dengan mukjizat-mukjizat dia kan. Kita akan baca dalam Quran bahawa banyak mukjizatnya, dengan tangannya, dengan tongkat dia menjadi ularnya, dengan kataknya, dengan darahnya, dengan terbelahnya lautnya dan sebagainya. Jadi selepas daripada itu makna bi ayatina ila fir'aun wa malaihi, kepada Firaun. Ni Allah utuskan pergi kepada Firaun, Nabi Musa alaihi salam, dan juga malaihi. Sekali lagi kita tengok kan, al-malak ni tak habis-habis kan. Memang Allah Ta'ala ulang kan kepada kita semua kan, ceritakan bahawa adalah tu dia seorang ni, ini maknanya yang kita kata penjahat lah penjahat ni kan, yang menentang Nabi Musa alaihi salam. Dan kemudian dia bukan seorang-seorang, sebab kadang-kadang kalau seorang ni tak menjadi kan, kalau semua orang tak setuju, ni ada sebab ni penyetuju dia ni, al-malak ni. Sebab itulah al-malak ni maknanya orang-orang yang berada di keliling orang besar ataupun orang besar tu sendiri. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang orang yang besar tu merasai bahawa dia tu betul. Sebab apa? Ramai penyokong dia. Jadi Allah Ta'ala kata, Nabi Musa ni diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Firaun, kepada al-malak dia, fazalamu biha, lalu mereka menzaliminya. Menzalimi lah, utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu menzalimi, maknanya ialah kafaru, maknanya zalimi sini bukan maknanya zalim saja, sebab kita sebut sebelum daripada ni kan, zalim yang paling besar sekali ialah tidak beriman. Bukannya zalim yang paling besar tu menindas orang zalim juga, tapi yang lebih besar lagi, yang lebih tinggi lagi lah kafir. Sebab tu para ulama kata fazalamu di sini maknanya ialah fakafaru, mereka telah kafir dengannya. Kafir dengannya itu dengan apa? Dengan ayatina. Sebab dia ni adalah muannas kan, kita kan, ha tu ialah dengan ayat. Apa yang Allah Ta'ala utuskan Nabi Musa, dengan tanda-tanda semua tu ditolak oleh Firaun dan juga malak dia. Kemudian Allah Ta'ala kata, fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Cuba kamu tengok apa yang berlaku, apa yang telah kaifa kana akibah, pengakhiran. Akibah itu maknanya pengakhiran kepada al-mufsidin. Siapa mufsidin? Firaun dan juga malak dia. Ke mana mereka pergi? Tenggelam semua dalam laut. Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala nak buat apa-apa kan. Jadi orang-orang yang hidup ni kan, pada hari ini dia kena sedar sikit kan, bahawa inilah Allah Ta'ala ceritakan benda-benda ni nak beri amaran secara tidak langsungnya kepada apa tu, kepada orang-orang yang menentang Islam kan. Jadi sebab itulah tugas kita, orang-orang yang beriman ni, ialah menyampaikan, menceritakan benda ni. Jangan sampai bahawa manusia tu tak tahu, jangan sampai manusia tu tak kenal, tak faham, apa-apakah yang akan berlaku jika sekiranya mereka ni menentang agama, mereka menentang Islam. Jadi tugas kita, oleh kerana itulah maka kita kena sampaikan agama tu kepada manusia supaya manusia tu tahu. Dan kemudian kalau ada yang mereka menolak, maka Allah Ta'ala ceritakan benda-benda ni, kita bacakan, ceritakan kepada mereka apa yang terjadi kepada Firaun, apa yang terjadi kepada ni kan, supaya manusia hari ni tersedar sikit, pandang sikit ke belakang tu, bahawa apa yang berlaku dulu ni macam ni kan. Kamu jangan ingat kamu ni selamat, tapi syarat dia janganlah beri ancaman saja kan, tapi maknanya kita kena cakap juga mesej tu. Yang penting tu mesej tu, iaitu berabdikan diri kepada Allah, dan kemudian tidak ada Tuhan melainkan dia. Bukan kata-kata tu saja kan, tapi maksudnya dengan penceritaannya, dengan pendetailannya, kenapa gini, kenapa kena beriman, kenapa gini dan sebagainya. Kalaulah manusia tengok kan, selepas bertahun-tahun Nabi tu Nabi dalam keadaan Mekah yang kecil tu kalau kita sekarang dengan dunia yang besar ni kan, maknanya lebih dahsyat lagi kita kena buat kerja kan. InsyaAllah, sebab itulah kita kata banyak kerja yang kita kena buat ni sebagai orang yang beriman ni. Bukannya kerja harian saja, bukan kerja cari duit saja, tapi
juga kita bekerja bagaimana untuk memastikan manusia yang ada pada hari ini tu tahu Islam, dengar Islam, dan kalau mereka pun tolak ala bayyinatin. Gitu kita katakan, iaitu tolak pun tolak dengan jelas. Kenapa mereka tolak? Memang mereka tolak, mereka dah tahu, dah dengar, dah faham dah, tapi tolak juga. Itu memang dah Allah Ta'ala dah tebak tadi, Allah Ta'ala katakan. Jadi ayat yang terakhir, jadi mufsidin sini apa? Ulama tafsir kata mufsidin sini lah kafir, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan balasan dia bagaimana terhadap orang-orang kafir. Ayat yang ke 104 yang terakhir, wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun mir rabbil alamin. Itu mesej pertama datangnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Apa dia kata? Dia kata, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, wahai Fir'aun, ya Fir'aun, hai Fir'aun, inni rasulun mir rabbil alamin. Aku ni rasul, datang rasul daripada Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Maknanya automatically kamu ni bukan Tuhan, sebab Fir'aun ni mengaku dia ni Tuhan kan. Aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan. Semua rakyat Mesir ni adalah bekerja, sungai ni mengalir dengan arahanku. Sedapnya dia cakap kan, maknanya dia anggap kan. Jadi orang semua pun percayalah pada dia, percaya. Tiba-tiba datang Nabi Musa kata, aku utusan daripada Tuhan alam ni, bukan kamu. Maknanya bukan Tuhan alam ni. Kalau kamulah Tuhan kepada alam ni, aku utusan kamulah kan. Tak, sekarang ni kamu tak betul. Itu nak cerita the first message yang pertama kan. Aku ni nak betulkan kamu sikit ni. Apa cerita seterusnya selepas daripada ni? InsyaAllah yang bersama-sama, insyaAllah kita akan dalam sesi akan datang ayat yang muka surat 164 insyaAllah, iaitu ayat 105 daripada surah Al-A'raf. Jumpa lagi insyaAllah. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tamatkan insyaAllah hasil kita dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT, dan kita ingatkan diri kita sendiri dengan kita membaca surah Wal-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.